Jom santai bersama dengan saya dalam Cinema #ini Cinemaku. Mui's character Moon had to fight a bunch of tough guys. For this film, we had no stunt double, and we wanted the action to be real, so all the striking is real. 每一个拍摄，敏君都会在那个模那边帮我看。 Well, it's pretty badass, this one. So I'm Mingjin Woo. I am the producer for the film Barbarian Invasions. I am also a filmmaker from Malaysia. Pengarah filem Woo Mingjin ada banyak sebab untuk berasa bangga dengan kejayaan Barbarian Invasion arahan Tan Chui Mui yang baru ini meraih juri Grand Prix pada anugerah Golden Goblet Festival Filem Shanghai ke-24. Sebagai produser bagi filem terbitan Da Huang Pictures itu, dia tidak menyembunyikan keterujaannya menjadi sebahagian daripada keluarga Barbarian Invasion yang ditulis Chui Mui sendiri yang mencabar dirinya untuk turut memegang watak utamanya. Then I was like, why don't you just direct your own film and cast yourself as an actress? That's what she's doing now. Wait, are you recording this? This story is based on my own life. I have known the director, Tan Chui Mui, more than 16, 17 years. We both started out making films together, and after a long period, we decided to work together again. Here we are. I am helping her produce her film. I never sleep on set. I normally only work on films that I actually feel emotionally and also creatively attracted to. And when she first told me about the story, I thought that it was a very interesting story. It was a little not like her, the stories that she used to make. So I thought this is a pretty change. Perhaps time and being a mother has changed her. So as we continue to discuss, oh, this is an interesting project and I do want to get involved in it. And so when she asked me to produce it, I said yes. When I first got involved with the film Barbarian Invasions, my main task was actually to help her write the script. And I think Mui has a lot of ideas in her mind, and sometimes, just like every other creative person, they get distracted and it's very difficult to put something officially on paper. Barbarian Invasion adalah sebuah cerita tentang seorang ibu tunggal yang terpaksa kembali menjadi pelakon seni mempertahankan diri demi menyara anaknya. Konflik timbul antaranya apabila bekas suaminya dicadangkan sebagai protagonis oleh pengarah filem berkenaan. Dan watak Lee Yoon Moon menuntut Chui Mui bukan sekadar nampak hebat hanya di depan kamera. Every director wants the best for their film. Mui, I think her personal journey is that she's been training martial arts, multiple different kinds of martial arts, mixed martial arts, jiu-jitsu, Krav Maga, of course. Now, 1, 2. kickboxing. So she's been doing a lot of these, and she did tell me that she wanted, the training was what gave her the energy. And we wanted to shoot it in a way that looked realistic. The good thing about it was that we had rehearsals, and we had tech rehearsals. When you're on a tight schedule and when your budget's not that great, the more rehearsals you have, it really helps the shoot. Mui, while she had trained martial arts intensely trained the last 1 year, cinematically, the action part, some of the strikes and some of the movement didn't really look polished. I saw that there was going to be some issues because while she was very fit and very good, she didn't look like a real fighter. Somehow, especially the striking. Fight choreographer or the action director. James came on board. Within a month, she had polished most of her striking moves and most of her movements, and I was quite surprised. And they had a great chemistry working together, and I thought that's great. Ketidaktentuan berikutan pandemik COVID-19 termasuk penggambaran yang boleh tergendala pada bila-bila masa dan keperluan lokasi menepati cerita adalah antara cabaran yang dihadapi produksi. The other big challenge we had when finally went to the East Coast in Kemaman and Sherating for 3 weeks to shoot there. During the first week, we had some pretty big scenes. Mui wanted to shoot during the full moon, so we had to time everything, schedule everything, hoping the moonlight is strong enough to give us some sort of ambient light. Getting washed ashore, because
It's a night time, you're dealing with the ocean, high tide, and all kinds of things that could have gone wrong, would go wrong during a scene like this. That ocean scene was very stressful, I think. For her, probably. For me, it was alright. I mean, we can stress out a little bit, but once we get the shot, we're good, then we move on. Satu yang mungkin tidak dilupakan Ming Jin kala menyelia penggambaran. The part where we had to throw Mui's body into the river. I don't think she liked that. Barbarian Invasion dihasilkan pada kos RM643,000 Malaysia dengan sokongan Kementerian Komunikasi Multimedia dan Finas menerusi dana kandungan digital. Filem ketiga Cui Mui ini turut dibiayai syarikat filem China, Heaven Pictures dan Hong Kong International Film Festival Society di bawah projek Back to Basics, A Love Supreme. Hai Malaysia, salam sejahtera bersama dengan saya Natasha dalam Sinema #Ini Sinimaku. Baiklah, sekarang ni mesti semua tertanya apa info yang ingin Tasha kongsikan untuk minggu ni. Selama setengah jam ni banyak info yang ingin Tasha kongsikan. Tapi sebelum itu, kita nak ucapkan tahniah kepada penerbit Barbarian Invasion kerana telah berjaya membuktikan bahawa Malaysia mampu menghasilkan filem bermutu tinggi untuk tontonan masyarakat dunia. Okey, sekarang ni Tasha nak bawakan kepada anda seorang pelakon veteran yang cukup berbakat pada suatu ketika dahulu, tak lain dan bukan Allahyarham M. Rajoli. Jom kita saksikan. Beliau cukup dikenali dengan lakonannya yang begitu versatile dan bersahaja. Beliau merupakan seorang pelakon, penghibur dan pelukis. Muhammad Rajoli bin Muhammad Zain, lebih dikenali dengan nama M. Rajoli, adalah antara pelakon berbakat yang mana kerjayanya melangkaui 2 dekad. Pada awal kemunculannya pada lewat 80-an, beliau mengukir namanya dalam bidang seni lakonan dengan membintangi filem-filem dan juga drama tempatan sebagai watak pembantu. Kebanyakan watak yang beliau bawa adalah antagonis ataupun watak jahat dan seringkali juga membawakan watak komedi dan watak seorang datuk berpangkat dan kaya. Selain daripada itu, beliau turut membawakan watak seorang yang warak dan kuat pegangan agama dalam banyak filem dan drama. Bukan saja sering membawakan watak sebagai seorang ustaz atau imam, beliau juga sebenarnya adalah imam besar Masjid Kampung Baru yang telah membacakan talqin semasa pengebumian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pada 29 Mei 1973. Telah membintangi 43 buah filem dan mengambil keputusan bahawa filem terakhir lakonannya adalah filem Lembing Awang Pulang ke Dayang pada tahun 2009 setelah kesihatannya tidak mengizinkan. Pada 17 September 2010, Allahyarham M. Rajoli telah menghembuskan nafas terakhirnya akibat penyakit bara otak. Al-Fatihah. Diinspirasikan kisah benar bintang MMA iaitu seni bela diri campuran Agilan Tani yang melalui kesukaran kerana pernah dibuli semasa remaja disebabkan masalah obesiti yang dialaminya. Siri pendek oleh Ace Pictures itu merangkul hadiah utama kategori video web Anugerah Media Television dan Korporat 2021 pada Festival Media Sedunia ke-22 di Hamburg, Jerman baru ini. Dikenali sebagai The Alligator, ia memaparkan anak jati Kuala Lumpur berusia 25 tahun ini bangkit dan dijulang sebagai hero di gelanggang. Festival tahun ini menerima 811 penyertaan daripada 41 negara. Dikala Hari Aku Pergi, sebuah filem pendek terbitan Meta Studios Productions dicalon ke Festival Web Seoul atau K-Web Fest 2021 di Korea. Diarahkan Ikram Haizamuri dalam kekangan musim pandemik, filem yang menampilkan lakonan Adi Muhammad itu berkisar tentang seorang lelaki yang begitu terdesak untuk mengubah kesilapan lalunya sehingga rela mencari ketenangan hidup tanpa menghiraukan realiti. K-Web Fest tahun ini mempertandingkan 250 karya daripada seluruh dunia, membabitkan lebih 30 kategori. Rally yang meledak menerusi filem arahannya Berlaban Hidup Infeksi Zombie terpilih sebagai antara 35 menti oleh Bucheon International Fantastic Film School atau BIFAN. Dikendalikan Network of Asian Fantastic Films, ia merupakan sebuah program untuk pendidikan filem genre seram pertama di dunia. BIFAN sesi ke-25 selama 6 hari itu yang berakhir pada 14 Julai 2021 menampilkan Ray sebagai satu-satunya wakil Malaysia di antara 14 negara termasuk Amerika Syarikat, Indonesia dan Jepun selain Korea Selatan selaku tuan rumah.
Edisi ke-7 Festival Filem Bangkok 2021 yang dijadual berlangsung antara 1 hingga 6 September 2021 mengalu-alukan penyertaan pembikin filem Asia Tenggara bagi menghantar karya seni kreatif mereka. Dianjurkan Kementerian Kebudayaan Thailand, ia membabitkan pertandingan filem pendek ASEAN dan projek Pitch Asia Tenggara atau C-Pitch. Layari www.baf.go.tn untuk maklumat lanjut. Pemuzik Sarawak Alina Murang merangkul anugerah video terbaik Asia dan Pasifik menerusi Video Music Warrior Spirit pada anugerah video muzik antarabangsa di Britain baru ini. Video arahan Sarah Louis Dorai yang memaparkan kekayaan warisan Sarawak menerusi gerak langkah dan penampilannya bersama sekumpulan penari bagi melatari petikan Sape Alena yang berketurunan Kelabit itu turut meraih anugerah kostum terbaik. Karya klasik Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Sitora Harimau Jadian diangkat sebagai inspirasi dalam penghasilan Sitora oleh pengarah asal Malaysia, Difan Sina Norman yang kini berpengkalan di Los Angeles, Amerika Syarikat. Sitora adalah filem cerita pertama diterbitkan Fangoria Studios iaitu sebuah syarikat produksi Amerika Syarikat yang dipayungi Fangoria yang lebih dulu terbabit dalam penerbitan majalah peminat filem seram. Difan anak jati Kuala Lumpur sebelum ini menempa laluan ke festival berprestij seperti Festival Filem Sundance menerusi filem pendeknya Kekasih. Versi P. Ramlee terbitan 1964 itu adalah yang pertama diarahkan seniman agung itu selepas berpindah ke Studio Merdeka. Salinan asal filemnya dipercayai telah musnah. Syabas dan tahniah daripada Finas. Tak gunalah kau telefon aku untuk berlakon filem tu lah. Aku buat VO tak apa. Mika tu anak kandung pada Azlan dan Nurhila. Isteri dia yang sah. Antara pengalaman berlakon drama dan juga filem banyak perbezaannya. Untuk segmen Zoom In kali ini, kita akan mendalami pengalaman Didi Alias mengenai pengalamannya antara berlakon drama dan juga filem. Berapa banyakkah drama dan filem yang telah Didi Alias lakonkan? Drama beratus. Filem tu adalah tak sampai 10. Pasal banyak drama. Pasal filem tu mungkin dia nak panggil, dia orang tak tahu kita punya credibility. Teruk sangat aku sebut kan, orang betul kalau ayat aku credibility ya. Dia orang kata mungkin wah aku ni dah tua tak boleh bawa watak-watak ini tak adalah. Tapi kalau kata dekat Hollywood, orang paling tua ni dia cari untuk berlakon dalam filem dicabar untuk macam-macam watak. Apalah, rezeki ada di mana, no problem. Antara drama dan juga filem, yang mana lebih memberi kepuasan? Kalau drama ni, nak ikutkan drama lah kita dapat kepuasan. Untuk filem ni, tontonan dia hanya segelintir. Maksudnya, penduduk kita dekat Malaysia ni katalah 30 juta. Yang pergi pun mungkin dalam berapa persen saja untuk kat filem. Tapi macam drama ni, orang akan tengok hari-hari. So, orang macam terus komen tentang apa kita punya watak, dia suka ke tak suka ke. So, Mami puas dengan drama lah. Dia satu perkara je. Pelakon tu either dia muka dia boleh pergi filem ataupun tidak, ataupun muka dia boleh pergi drama. Tak semua pelakon yang boleh pergi filem dan tak semua pelakon boleh pergi ke drama. Dan kita kalau macam Mami ambil dua-dua. Tapi sebenarnya kalau anda seorang pelakon, apa saja yang kau bagi filem ke drama, kau mesti bawa watak tu. Dari segi bayaran pula, yang manakah mendapat bayaran yang tinggi? Of course filem. Dia jauhlah perbezaan dia. Pasal filem ni jangka masa dia lama dan dia punya struktur dia besar. Gaji dia lebih besar lah. Macam drama ni bukan kata gaji dia kecil. Gaji dia besar juga. Tapi tengok watak dan berapa babak yang ada dekat filem tu. Kalau kata setakat satu scene kat filem tu macam tak gunalah kau telefon aku untuk berlakon filem tu lah. Aku buat VO tak apa. Bersua kembali bersama dengan saya Natasha dalam Sinema #ini Sinemaku. Baiklah, tadi kita dah bersama dengan Didi Alias. Beliau kalau kita bagi pun lontar watak apa pun kat dia boleh bawa dengan pro-nya. Itulah Didi Alias kita. Mami Didi Alias. Okey, mari kita bersama dengan pengarah Jason Chong dengan buah tangan terbarunya iaitu dengan filem Comel. Itulah dia. Untuk julung kalinya, filem Malaysia mengangkat seekor kucing sebagai watak utama. Habis, ini macam mana? Takkan nak bertukar jadi kucing kan? Okeylah, walaupun apa pun, jom kita saksikan.
Jason Chong, pemenang anugerah cerita asal terbaik pada Festival Filem Malaysia ke-29, kembali ke kerusi pengarahan dengan comel yang memaparkan tentang hubungan kasih sayang keluarga bersama haiwan kesayangan. Yang menariknya tentulah si Bulus yang ditampilkan sebagai hero filem terbitan Astro Shaw ini. Comel yang memulai penayangannya di Astro First pada 24 Jun lalu mengetengahkan kisah seekor kucing dan seorang budak perempuan berusia 9 tahun bernama Mimi yang melalui rasa kehilangan berikutan pemergian ibunya. Ini diburukkan dengan pertelingkahan antara bapa dan neneknya yang menuntut hak penjagaan ke atasnya dan kakaknya kerana merasakan menantunya itu tidak mampu menyara dua cucunya itu. Kehadiran Comel kemudian memberi Mimi harapan untuk memperbaiki hubungan antara bapa dan neneknya sekaligus menyelamatkan keluarganya daripada berpecah belah. Sudah tentu bukan hanya buat penggemar kucing, filem feel good ini sesuai untuk tontonan keluarga. Ia menampilkan Airi Izara Jasmine sebagai Mimi di samping Zahiril Azim sebagai bapa Mimi iaitu Imran yang mempunyai alahan pada kucing. Filem ini juga dibintangi Yuyun Hikmah, Azizah Mahzan dan Anik Suhair dengan penampilan istimewa Aziz M. Osman, Adibah Nur, Douglas Lim, Gavin Yap dan penyampai Radio Era Zahir Yusof. Bukan saja terkenal dalam dunia lakonan, beliau juga terkenal sebagai penyanyi popular Hong Kong yang digilai ramai suatu ketika dahulu. Andy Lau, nama yang tidak asing sekitar tahun 80 dan 90-an. Selain daripada menjadi seorang pelakon dan penyanyi, beliau juga mengorak langkah setapak lagi dalam dunia seni sebagai penerbit filem. Pada sekitar tahun 1990-an, beliau telah dilabelkan sebagai salah seorang daripada 4 orang Raja Cantopop. Nama beliau turut tercatat dalam Guinness World of Records sebagai Most Awards Won by a Cantopop Male Artist atau lebih tepat lagi penyanyi lelaki pop Cantonese yang memenangi paling banyak anugerah. Apabila karirnya mencecah hampir 2 dekad dari tahun 1981 hingga tahun 2000, beliau telah memperolehi 292 anugerah. Beliau juga telah menerima gelaran pelakon lelaki box office sekitar tahun 1985 hingga 2005 dan pada tahun 2007 telah menerima anugerah Nielsen Box Office Star of Asia oleh Nielsen Company. Selain kerjayanya sebagai pelakon dan penyanyi, beliau juga adalah seorang penulis dan telah menghasilkan 2 buah buku autobiografi iaitu This Is How I Grew Up tahun 1995 dan sebuah buku lagi pada tahun 2012 iaitu My 30 Work Days yang telah dihasilkan ketika sedang menjalani penggambaran filem A Simple Life tahun 2011. Masih ada beberapa hari buat penggiat seni tanah air mengemukakan permohonan penyertaan ke Festival Filem Malaysia ke-31 atau FFM 31 sebelum tarikh tutupnya 30 Julai 2021. Dijadual berlangsung pada Oktober nanti, FFM 31 bakal mempertandingkan 22 kategori, antaranya kesan khas visual terbaik dan filem terbaik. Penyertaan tertaluk kepada beberapa syarat utama, antaranya filem cereka yang mendapat kelulusan Lembaga Penapisan Filem bagi tahun 2018, 2019 dan 2020 untuk tayangan di Pawagam Malaysia dalam format DCP palang 35mm palang format digital dengan tempoh masa tayangan sekurang-kurangnya 60 minit. Untuk butiran lanjut syarat penyertaan dan muat turun borang penyertaan FFM 31, sila layari www.finas.gov.my. Masih ada beberapa hari buat penggiat seni tanah air mengemukakan permohonan penyertaan ke Festival Filem Malaysia ke-31 atau FFM 31 sebelum tarikh tutupnya 30 Julai 2021. Dijadual berlangsung pada Oktober nanti, FFM 31 bakal mempertandingkan 22 kategori, antaranya kesan khas visual terbaik dan filem terbaik. Penyertaan tertaluk kepada beberapa syarat utama, antaranya filem cereka yang mendapat kelulusan Lembaga Penapisan Filem bagi tahun 2018, 2019 dan 2020 untuk tayangan di Pawagam Malaysia dalam format DCP palang 35mm palang format digital dengan tempoh masa tayangan sekurang-kurangnya 60 minit. Untuk butiran lanjut syarat penyertaan dan muat turun borang penyertaan FFM 31, sila layari www.finas.gov.my. Julai 2021 berikutan kes jangkitan harian tinggi COVID-19. Trend itu dikesan Kementerian Kesihatan di Selangor yang mencatat purata kes harian COVID-19 antara 1,800 hingga 1,900 kes, manakala Kuala Lumpur menunjukkan purata kes harian antara 600 hingga 1,000 kes. Unjuran kadar kebolehjangkitan di dua negeri itu juga masih dalam lingkungan 1.0 dan tidak menurun.
Perintah yang dikuatkuasakan bermula 3 Julai 2021 itu sebagaimana diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru ini menyaksikan semua laluan kawasan PKPD akan ditutup dan dikawal oleh polis di Raja Malaysia. Cendana, sebuah unit di bawah My Creative Ventures Sendirian Berhad sedang menjalankan satu tinjauan bagi mengenal pasti kesan COVID-19 terhadap seniman, pekerja takbir, organisasi seni dan kolektif dalam sektor seni persembahan, seni visual, muzik independen dan kraf di Malaysia. Tinjauan yang berlangsung sehingga 25 Julai 2021 itu merupakan kesinambungan daripada laporan kesan COVID-19 terhadap sektor seni yang telah dijalankan antara 19 Mac hingga 9 April 2020. Bantras COVID-19 iaitu sebuah program khas majalah TV terbitan Finas kini disiarkan pada setiap Ahad di TV1 jam 12 tengah hari dan di Bernama TV jam 8.30 malam, diikuti Isnin jam 8.30 malam di YouTube Finas Malaysia dan jam 9.45 malam di TVS. Dihoskan Izzat Zin, Bantras COVID-19 padat dengan maklumat dan perkongsian informasi semasa mengenai penularan wabak maut itu menerusi pelbagai isu menarik termasuk membabitkan petugas barisan hadapan dan komuniti. Mamu Mami Gosip datang lagi dengan telatah lucu penghuni di sebuah flat. Jom tonton sitkom kegemaran anda eksklusif di saluran YouTube Finas Malaysia pada setiap Rabu hingga Jumaat jam 9.30 malam. Diarahkan oleh Aizam Syamsul, sitkom ini menampilkan lakonan Kaza Saisi, Toke Jambu, Delima Wati, Fasha Sanda, Elisha Sanda, Fikri Baka, Aidil Aziz, Amiza Adnan dan Afifah Nasir. Finas memperkasa penontonan khazanah kandungan negara melalui retrospektif dalam usaha menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi. Penayangan dokumentari menerusi program kerjasama Finas bernama ini eksklusif di Bernama TV pada setiap Khamis jam 8.30 malam, diikuti ulangan di YouTube Finas Malaysia pada Jumaat jam 9 malam. Sebagai seorang ekstra sahaja sebenarnya, tapi tak apa, itu adalah pengalaman. Itu apa? Pasal tadilah. Untuk segmen Hot Seat minggu ini, kita akan bersama pelakon yang tidak asing. Siapa lagi kalau bukan Izrin Azminda. Izrin Azminda telah memulakan kerjayanya sejak tahun 2005 sehingga kini. Izrin telah melakonkan lebih dari 60 buah drama. Hai, Assalamualaikum. Saya Izrin Azminda. Saya bermula daripada pencarian Dewi Remaja tahun 2015-2016. Masa tu saya pemenang tempat ketiga. Saya zaman-zaman Syah Al-Yahya, Rabeka Islam semua tu lah. Habis je pertandingan Dewi Remaja, saya sambung saya punya praktikal di sebuah stesen TV swasta. Lepas habis tu, Abang Rosyamno yang mula-mula sekali producer yang melamar saya berlakon. Masa tu saya hanyalah sebagai seorang ekstra sahaja sebenarnya. Tapi tak apa, itu adalah pengalaman. Bukan sebab Indah tak suka dengan Ti, bukan sebab Indah benci duduk dengan Ti, tak. Bukan sebab Encik Zin selalu marah Indah, tak. Cerita bab pengalaman manis saya sepanjang saya dalam industri banyak sebenarnya. Kalau nak dikira tu tak terkira tau. Selama 13 tahun saya dalam industri ni. Saya dulu macam kelas-kelas akting ni macam tak ada sangat tau. Jadi bersyukur sangat saya diberi peluang untuk berlakon bersama artis-artis yang berpengalaman masa tu. Saya belajar daripada situ. Saya belajar macam mana artis senior tu bawa setiap karakter yang diorang dapat lah. Bagaimana agaknya saat transformasi dari seorang pelakon pembantu kepada pelakon utama? Saat-saat transformasi daripada supporting ke pelakon utama, perasaan saya masa tu, saya tak tidur malam kot. Producer pertama yang berani ambil saya untuk melakonkan watak utama pada masa itu adalah Abang Rosyamno jugalah, Datuk Rosyamno kita. Saya digandingkan sendiri dengan Datuk Rosyam, dengan Vanida Imran, Ibu Fauziah Nawi, Datuk Rahim Razali. Jadi, dengar nama pun macam gerun kan. Untuk jadi watak utama tu agak lambat tau bagi saya. Sebab saya bertahun juga saya jadi supporting sebenarnya. Saya learn daripada bawah kan. Bila kita dah kat atas tu kita dah tahu nak play macam mana. Syukur Alhamdulillah, memang saya happy sangat-sangat. Kembali
Kembali lagi bersama dengan saya Tasha dalam Cinema #IniCinemaku. Seperti biasa, nak tahu info lanjut mengenai Finas, boleh saja layari www.finas.gov.my dan jangan lupa untuk layari Instagram dan Facebook Finas. Okey? Tu dia Izri Nazmin dah tak boleh nak tidur malam ni. Sebab pertama kalinya dapat offer berlakon dengan Dato' Orosyamno. Ish, hero pujaan Melaya kot. Ayo kita bersama dengan pengarah filem Geran yang telah berjaya mengharumkan nama Malaysia di Festival Filem Asia New York yang ke-19. Jom kita ke segmen Sutradara. Di kota metropolitan New York, filem arahannya Geran yang menjulang seni persilatan Melayu menerima anugerah Daniel A. Kraft di Festival Filem Asia New York ke-19 pada Ogos 2020 di atas kecemerlangan dalam filem aksi. Ia sekaligus meletakkan namanya setaraf sutradara seperti Dante Lam yang dikenali menerusi Operation Red Sea selain Yu Song dan Jung Byung-gil masing-masing menerusi The Bodyguard dan The Villainess yang pernah meraih pengiktirafan sama sebelum ini. Ironinya Geran yang diterbitkan Laya Pictures dan Tree of Hope Production itu yang menampilkan pesilat negara Koharullah Majid gagal mencatat kejayaan komersial di pawagam tempatan pada 2019. Bersama sutradara Geran, Aril Abu Bakar menyoroti perjalanan seninya. Filem masyarakat ni, maknanya tak semua orang boleh suka. Kita tak boleh nak bagi semua orang suka filem kita. Maknanya yang mana terima filem tu, maknanya dia orang tengok ada satu mesej, mungkin pengajaran ataupun filem tu membuatkan dia orang rasa semangat. Orang boleh tengok filem tu dengan mendapat sesuatu, itu kejayaan. Bukan kejayaan ni diukur dengan collection satu filem ataupun filem tu diangkat menang anugerah ataupun apa-apalah. Filem saya bukanlah filem komersial sebab ada separuh daripada tu bukan artis kan. Dia orang ni pengamal bela diri, main silat, dan artis-artis yang saya panggil pun bukan artis yang ada follower ramai. Filem satu benda yang subjektif, so saya tak rasa menyesal sebab saya yang pilih untuk buat genre tu. Saya mempunyai kawan-kawan yang baik untuk bersama saya untuk selesaikan, merealisasikan, melestarikan warisan dan budaya terutama silat lah, untuk memperkenalkan Malaysia kepada luar. Orang luar boleh nampak kita punya keunikan satu filem tu, maknanya kita kena rasa bersyukur dan bangga lah. Dan diiktiraf pun silat tu, UNESCO dah iktiraf silat tu Malaysia punya kan. Bermula Julai, Geran ke platform penstriman pasaran Amerika Syarikat Hayah dengan judul antarabangsanya Silat Warriors Deed of Death. Perjalanan yang panjang tentunya buat lulusan diploma penyiaran ini yang bermula sebagai pembantu kamera. Student Akademi TV3 dalam Diploma in Broadcasting. Saya habis study, saya terus masuk filem. Saya buat camera assistant dengan Indra Cik Muda. Saya masuk dalam industri filem tahun 2007. Selepas saya combo, hari saya combo tu juga saya masuk filem. Selama 10 tahun saya dalam industri filem. Saya jumpa banyak director, banyak production, banyak kru dan banyak pengalaman yang saya timba lah daripada situ. Kurang bernasib baik sebab saya tak jumpa director ataupun orang yang nak buat filem yang pasal rakyat ni kan. Belajar daripada orang-orang lama dalam industri. Pada situ saya ambil ilmu lah. Kita kena study, kita kena baca, kita kena tahu apa yang kita nak, baru kita apply. Orang setuju dengan tak setuju tu, itu bukan hak kita. Saya buat filem ni sebenarnya inspirasi dia bila kita travel ke, kita nampak kehidupan di luar daripada kehidupan kita kan. So saya more on reality punya kehidupan lah. Apa yang kita nampak, saya ambil daripada situ. Selepas Geran, ada lagikah filem dalam perancangan? Filem seterusnya saya akan buat filem tajuk Walid. Filem Walid ni satu filem masyarakat juga. Ada aksi cerita pasal cikgu untuk mengajar anak-anak terbiar ni di satu perkampungan lah. Skrip tengah diolah lagi. Karakter tu sebenarnya saya cuba arwah bapak saya punya karakter lah kan. Kena tengok cerita tu. Saya tak boleh cerita sepenuhnya dan kita cuba main dengan situasi semasa. So filem tu akan membuatkan kita sayang dekat bapak kita. Still cerita family tapi mungkin tak dalam keluarga kita, orang lain, dan kita boleh beri kasih sayang tu tak semestinya dalam keluarga kita je, kat luar pun kita boleh berkasih sayang. Doakan semoga saya berjaya untuk merealisasikan filem Walid. Pengarah Aril Abu Bakar bersilat hingga ke pentas dunia. Hebat, cukup hebat kerana beliau telah mengorak langkah hingga ke Amerika Syarikat. Tahniah kita ucapkan. Baiklah, sekarang ni Tasha nak ingatkan kepada anda semua mengenai Festival Filem Malaysia yang ke-31 atau FFM 31. Dah hantar tak borang penyertaan tu?
sebab kita masih lagi buka penyertaan sampai 15 Julai ini. Kalau anda nak tahu, ada 22 kategori yang akan dipertandingkan. Jadi tunggu apa lagi untuk info lebih lanjut dan untuk muat turun borang penyertaan boleh saja ke pautan www.finas.gov.my. Jangan lepaskan peluang ini, okey? Baiklah, sekian saja untuk episod kali ini. Kita akan jumpa di minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Bye! Allah nak duga kita, nak uji kita, nak tahu kat mana takat iman kita. Jom kita saksikan sedikit sedutan filem Geran arahan Aril Abu Bakar. Bye-bye, jumpa lagi minggu hadapan. Hari ini hari akhir. Adik hang kena pergi settle hutang mengaji tau.